Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haitham bin Tariq, Sultan Oman dan kerajaan serta rakyat Kesultanan Oman bersempena dengan ulang tahun Hari Kebangsaan Kesultanan Oman. Pusat Perubatan Gleneagles Jerudong Park JPMC sendirian berhad menerima akreditasi hospital Gold Seal daripada Joint Commission International atas pematuhan berterusan piawaian yang diiktiraf antarabangsa. Kelulusan tersebut merupakan simbol kualiti komitmen pertubuhan berkenaan dalam memberikan penjagaan yang selamat dan berkesan terhadap pesakit. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar Menteri Kesihatan dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua yang juga ahli-ahli lembaga pengarah Gleneagles JPMC. Gleneagles JPMC sendirian berhad menjalani penilaian pada Oktober melalui sepasukan pakar penilai daripada Joint Commission International dalam pelbagai bidang, antaranya termasuk matlamat keselamatan pesakit antarabangsa, penjagaan dan penilaian pesakit. Ada 7 Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan peluang-peluang yang boleh diambil oleh peniaga-peniaga tempatan dikongsikan semasa sesi muzakarah antara Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi bersama ahli-ahli Majlis Dewan Perniagaan dan Perusahaan Melayu Brunei DPPMB. Sesi muzakarah seumpamanya juga memberi peluang kepada pihak DPPMB untuk berkongsi pemikiran dan memberikan pendapat atau cadangan dalam membantu kerajaan dan kementerian berkenaan mencapai wawasan Brunei 2035. Sesi muzakarah berlangsung di kementerian berkenaan. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia, Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Juga hadir Yang Berhormat Haji Abdul Hamid alias Sabli bin Haji Arsad selaku Yang di-Pertua DPPMB dan Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof Setiausaha Tetap Kementerian berkenaan. Ahli-ahli DPPMB juga berpeluang menyaksikan Innovation Showcase dan Galeri Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya MKKJR di kawasan lobi bangunan kementerian tersebut. Innovation Showcase memaparkan inovasi pintar sebagai gambaran sepintas lalu Smart Nation yang dimudah cara dengan kemajuan teknologi dan inovasi terkini. Sementara itu, Galeri MKKJR pula mempamerkan kemajuan-kemajuan terkini dalam usaha untuk mencapai zero fatality bagi kemalangan jalan raya di negara ini menjelang tahun 2025. Tidak ada kes jangkitan baharu COVID-19 dicatatkan di negara Brunei Darussalam kemarin. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan 148 kes dengan kes yang sembuh seramai 145 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020 iaitu 195 hari yang lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilapor sebanyak 7 kes. 489 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala seramai 8,016 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac lalu. Sementara itu, 415 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 73,922 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan Talian Kesihatan 148.
Al-Quran bukan sahaja untuk dibaca, bahkan ia perlu difahami dan dihayati kerana di dalamnya terkandung banyak khazanah ilmu yang sangat bernilai yang hanya diperoleh dengan cara mentadabbur atau memahami ayat-ayatnya. Berucap pada majlis pembukaan Bengkel Tadabbur Al-Quran, Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrum bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama menegaskan natijah yang diperoleh daripada amalan tadabbur akan menghasilkan sifat takwa dan meningkatkan keyakinan serta keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, negara Brunei Darussalam sebagai negara yang berdaulat dengan pegangan falsafah Melayu Islam beraja untuk sekian lama terus kukuh berdiri tegak dan istiqamah dalam memartabatkan pembelajaran Al-Quran sama ada di peringkat rendah, peringkat menengah, kolej dan institusi pengajian tinggi. Pembelajaran Al-Quran amat dititik beratkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulqiyah Mu'izzuddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Oleh yang demikian, penambah saya berharap menerusi bengkel ini, para pesertanya akan dapat mempelajari dan memahami kaedah tadabbur Al-Quran yang berkesan, mengetahui dan memahami metodologi pengajarannya, dan juga bengkel ini menjadi medan latihan kepada para pesertanya. Bengkel Anjuran Fakulti Usuluddin Kolej Universiti Perguruan Ugama Sri Begawan Kupu SB dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Masjid ini disertai 100 orang daripada kalangan pegawai masjid seluruh negara, manakala pembengkel dan fasilitator terdiri daripada tenaga akademik Kupu SB. Bengkel diadakan sehingga hari ini diisi dengan tadabbur ayat-ayat dari surah Al-Fatihah dan tadabbur kisah-kisah dalam Al-Quran. Para peserta akan dikongsikan mengenai kaifiat tadabbur surah-surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Bengkel juga diisi dengan kaifiat surah As-Sajdah dan mengenai adab-adab mudabbir Al-Quran, kaedah tadabbur Al-Quran yang berkesan dan metodologi serta pengajaran tadabbur Al-Quran di masjid. Juga hadir Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Kursus kemahiran mengajar Al-Quran bagi tenaga pengajar sekolah-sekolah menengah di negara ini bertujuan mendukung matlamat program pembelajaran Al-Quran di sekolah-sekolah menengah dan maktab-maktab kerajaan dan swasta. Lebih 70 orang guru Al-Quran mengikuti kursus ini. Kursus merupakan inisiatif Kolej Universiti Perguruan Ugama Sri Begawan bagi memberikan sumbangan dalam sama-sama merealisasikan hasrat murni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Ianya diselaraskan dengan keperluan mempersiapkan modul-modul yang bersesuaian bagi tenaga pengajar Al-Quran. Objektif utama kursus TOT kemahiran mengajar Al-Quran ini ialah yang pertama ialah menyediakan modul-modul yang berkaitan dengan kemahiran Al-Quran untuk kursus TOT yang mana ia akan diajarkan kepada peserta-peserta. Kemudian yang kedua ialah untuk mempersiapkan tenaga pengajar Al-Quran sama ada di sekolah menengah ataupun di sekolah ugama dengan kemahiran pengajaran Al-Quran agar dapat membimbing dan memberi latihan kepada guru-guru yang lainnya. Sesuai dengan temanya ialah Training of Trainers. Apa yang saya harapkan mudah-mudahan segala program yang kami ikuti ini nanti akan dapat diaplikasikan apabila di sekolah-sekolah menengah nanti yang mana pembelajaran Al-Quran akan diselaraskan seluruh negara di sekolah-sekolah menengah pada tahun hadapan. Harapan saya adalah agar dapat mengaplikasikan segala modul yang telah diajarkan oleh pensyarah Kupu SB bagi memudahkan para pelajar untuk membaca Al-Quran dan seterusnya mengamalkannya bukan sahaja di sekolah dan bahkan di rumah. Program pembelajaran Al-Quran di sekolah-sekolah menengah dan maktab-maktab kerajaan dan swasta juga dilaksanakan di daerah Tutong. Program juga dikendalikan bersama Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama itu diserapkan dalam kurikulum sekolah semasa sesi pembelajaran mata pelajaran pengetahuan agama Islam sekali dalam seminggu selama 30 minit.
Program seumpamanya bertujuan bagi merealisasikan amalan bacaan Al-Quran dalam kalangan rakyat Brunei serta melahirkan generasi celik Al-Quran yang dapat membaca ayat-ayat Al-Quran dengan fasih, lancar dan bertajwid. Pembelajaran Al-Quran secara formal diteruskan bagi pelajar-pelajar di peringkat menengah khususnya bermula dari tahun 9, 10 dan 11 sebagai kesinambungan sukatan mata pelajaran Al-Quran yang telah dipelajari semasa di Sekolah Agama Khas di bawah Kementerian Hal Ehwal Agama. Pelajar yang mengikuti program juga dinilai menurut garis pandu yang telah ditetapkan. Penilaian terakhir yang diadakan pada bulan Oktober daripada 100 orang pelajar, alhamdulillah ada peningkatan pelajar-pelajar yang mendapat kategori alif, yang mana ada 25 orang pelajar kategori alif, 37 orang pelajar kategori ba, 32 orang pelajar kategori jim dan 6 orang pelajar dalam kategori dal. Penilaian ini adalah berdasarkan garis pandu yang telah ditetapkan oleh pihak kementerian, yang mana bagi pelajar yang kategori alif dinilai berdasarkan bacaannya yang fasih, lancar dan bertajwid dan tidak ada kesalahan asas tajwid. Manakala bagi yang kategori ba, ada bagi pelajar yang dapat membaca dengan fasih dan lancar tetapi ada kesalahan kecil tajwid. Manakala untuk kategori jim, bagi pelajar yang kurang lancar, kurang fasih dan kurang bertajwid. Manakala bagi kategori dal adalah bagi pelajar yang kurang lancar dari segi bacaannya dan masih mempelajari asas pembaca Al-Quran. Lebih banyak berita menyusul selepas ini. Teruskan bersama kami. Anugerah Makanan Brunei BFA membantu mempromosikan dan mengembangkan pertumbuhan industri makanan dan minuman di negara ini. Kenyataan tersebut antara dikongsikan oleh beberapa ketua perwakilan asing ke negara ini yang ditemui semasa menilai hidangan anjuran BFA. Penyertaan ketua-ketua diplomat asing ke negara Brunei Darussalam sebagai hakim khas turut memberi peluang untuk merasai pengalaman kebudayaan di negara ini melalui aspek makanan dan tradisi. Saya kira ini sebuah program yang bagus sekali ya, diadakan untuk pertama-tama tahun ini yang nanti secara setiap tahun akan diadakan ya. Bagus dalam artian untuk menggerakkan ekonomi Brunei, untuk mempromosikan makanan-makanan di Brunei maupun makanan-makanan internasional di Brunei, dan juga di masa-masa COVID ini border masih still close ya. So I think it's a good idea to organize it and to promote more Bruneian food. I think this project would encourage the restaurant to improve their quality, and for us, I think it's a good opportunity for my colleagues to have an experiences of the food all over Brunei. And so that we know when we have VIP coming or the delegation, so we can bring them, to the particular restaurant. For foreigners who live in Brunei, particularly for diplomats like us,
often we only get to sample a few popular local cuisine, and we don't get the chance to really experience the intricate process by which this local cuisine are prepared and cooked. No? And this is a very good opportunity really for the Brunei food industry to highlight the richness, no, of Brunei cuisine. And local cuisine sometimes is often overlooked. This is much needed exercise for Bruneians and the visitors like expect like myself and all incoming tourists all over the world, because whenever we wanted to try authentic Bruneian dish, we don't know for sure where to go and what to eat. So at the end of this exercise, understand that there will be a sort of coffee book published together with the award. So this will be very helpful. This will help promoting Brunei tourism. Setakat ini, BFA telah menilai lebih 200 buah restoran dan lebih 600 hidangan makanan sama ada masakan tempatan maupun antarabangsa di keempat-empat daerah. Penilaian dibuat berdasarkan kepada piawaian kaedah pemakanan yang digariskan oleh Pertandingan Makanan Dunia dengan mengambil kira pelaksanaan, penampilan dan rasa hidangan tersebut. Keputusan peperiksaan pemilihan calon ke Sekolah Arab bagi tahun 1441 Hijrah bersamaan 2020 Masihi telah dikeluarkan. Menurut bahagian peperiksaan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Agama, daripada 2,349 orang calon telah menduduki peperiksaan PCKSA, seramai 739 orang calon iaitu 31.46% telah lulus. Jumlah tersebut meningkat 1.55% berbanding tahun 2019. Calon yang lulus akan mengikuti pengajian tahun 5 di sekolah-sekolah Arab yang berkenaan bagi sesi pengambilan tahun 1442 Hijrah bersamaan 2020 Masihi. Borang pendaftaran atau kemasukan ke sekolah-sekolah Arab yang berkenaan iaitu bagi calon lelaki dari daerah Brunei dan Muara, borang boleh didapati di Sekolah Arab Rimba. Bagi calon perempuan dari daerah Brunei dan Muara, borang boleh didapatkan di Sekolah Persediaan Arab Bandar Seri Begawan. Sementara itu bagi calon lelaki dan perempuan dari daerah Tutong, borang pendaftaran diambil di Mahat Islam Brunei Tutong. Manakala bagi calon lelaki dan perempuan dari daerah Belait dan Temburong, borang pendaftaran atau kemasukan ke Sekolah Arab boleh diperoleh di Sekolah Arab Belait dan Sekolah Arab Temburong. Waktu pengambilan dan mengembalikan borang adalah seperti yang tertera. Borang dikembalikan semula ke sekolah-sekolah Arab berkenaan pada hari Khamis 26 November 2020. Sementara itu, bagi ibu bapa atau penjaga pelajar Sekolah Al-Falah yang telah lulus, borang pendaftaran atau kemasukan ke Sekolah Arab boleh diambil di Sekolah Al-Falah Sungai Akar dan mengembalikan semula borang ke sekolah tersebut tidak lewat hari Khamis 26 November 2020. Jerudong Park Playground memberi peluang kepada para pengunjung untuk melihat lebih dekat haiwan-haiwan jinak seperti arnab, haiwan-haiwan marin dan reptilia dalam aktiviti Animals in the Park. Aktiviti yang bermula sejak 5 November lalu hingga 29 November depan itu merupakan inisiatif Jerudong Park Country Club Senderan Berhad bagi memberi peluang orang ramai untuk bercuti di negara sendiri. Berkonsepkan pendidikan dan hiburan, aktiviti ini memberi peluang kepada para pengunjung untuk melawat sambil belajar mengenai haiwan-haiwan yang dipamerkan. Bagi memastikan keselesaan dan kebersihan para pengunjung sentiasa terjaga semasa mengunjungi Animals in the Park, turut disediakan pensanitasi tangan, sabun tangan sebelum dan sesudah memasuki tempat tersebut. Bagi saya pengalaman yang tidak dapat dilupakan lah. Bagi saya, keluarga saya dan terutamanya anak saya, bukan saja ia melihat binatang-binatang aneh di TV dan media sosial, malahan mereka sendiri melihat dan menyentuh binatang-binatang tersebut dan mengenalkan binatang-binatang atau kami kan mau mendekati lagi macam binatang-binatang macam ular ke, macam rabbit, macam yang kami lihat tadi mula-mula burung-burung kan. Kami dapat ambil gambar lah bersama anak-anak pun kami mau melihatkan anak-anak jenis binatang-binatang yang
yang maklum mereka Animals in tahulah. the Park dibuka pada hari Khamis hingga Ahad. Khamis dibuka pada pukul 4 petang hingga 10 malam. Jumaat dibuka dari 3 petang hingga 10 malam. Sabtu dan Ahad dibuka bermula 10 pagi hingga 10 malam. Tiket masuk ke Animals in the Park adalah RM6 seorang dan boleh didapati di The Canopy Adventure Park selepas pembelian tiket masuk Judo 4 Playground. Auda ingin mengetahui dan mempelajari aktiviti kecergasan seperti angkat berat, tinju dan sebagainya dengan lebih sistematik. Auda tidak perlu bimbang kerana pusat-pusat kecergasan kini sudah banyak dibuka bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Menariknya, sebahagian besar pusat-pusat kecergasan itu diusahakan oleh golongan belia. Kru RTV News Mojo meninjau ke salah sebuah pusat kecergasan yang ada di negara ini. Minat dan hobi sejak kecil dalam sukan angkat berat menjadi pendorong bagi Awang Yusri Arifin bin Yusof untuk membuka pusat kecergasannya sendiri. Dengan sokongan keluarga, impian untuk membuka pusat kecergasan Yusof Gym akhirnya menjadi kenyataan. Menurutnya, pembukaan Yusof Gym bukan sahaja menyediakan kemudahan untuk sukan angkat berat, tinju dan beberapa acara sukan lain, bahkan dapat mempromosi cara hidup sihat melalui aktiviti sukan. Gym ni untuk sehatlah. Untuk sehat kita ni macam dah kira tua, muda pun mesti je bersukan, mesti je untuk sehatlah. Untuk kebaikan kita ni lah juga. Bagi membantu melatih anak-anak muda dalam sukan tinju, Yusof Gym juga menyediakan jurulatih yang juga terdiri daripada bekas atlet tinju negara seperti Rudi Erwan bin Yusof. Banyak-banyak gym yang kena buka sudah masa ni. So di mana-mana kita ni boleh ke sana. Kalau macam dulu zaman kami memang payah gym ni dadak. Lepas SEA Games stop cuma tu saja. So masa ni alhamdulillah gym masa ni berjurit di mana-mana. So orang boleh pergi ke mana-mana juga. InsyaAllah kami akan mencuba memperkembangkan lagi bidang boxing ni kepada belia-belia yang di luar sana. Dan berdasarkan pengalaman yang kami ada. Penglibatan belia seperti pemilik Yusof Gym ini dalam bidang perniagaan membuktikan belia kita ni tidak hanya berpeluk tubuh untuk menjana pendapatan. Bahkan, mereka berani menceburkan diri dalam apa jua bidang perusahaan bagi menyahut seruan kerajaan agar golongan belia memasuki dunia perniagaan atau perusahaan. Azizi Ahmad untuk Berita RTV. Pusat Pendemaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal akan mengadakan kempen derma darah pada minggu ke-3 bulan November 2020. Sehubungan itu, orang ramai dialu-alukan untuk menderma darah melalui kempen-kempen pendermaan darah dalam sama-sama membantu mereka yang memerlukannya. Dalam pada itu, orang ramai juga diingatkan untuk mengimbas kod QR dan mengamalkan penjarakan sosial di tempat-tempat kempen derma darah diadakan. Maklumat lanjut atau membuat tempahan mengadakan kempen derma darah boleh menghubungi Pusat Pendermaan Darah melalui talian seperti yang tertera atau email kepada bloodbank@moh.gov.pn dan ikuti Pusat Pendermaan Darah di Instagram dan Facebook @bloodbank.repas.